Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah Lembaga Pengampunan dan Kuasa Prerogatif. Jadi ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya seperti yang saya katakan, dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, iaitu pakar perlembagaan. Jadi Datuk, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, lama kita tak bersama sebenarnya. Okey, Datuk, kita nak bercakap tentang satu topik lah yang saya kira cukup penting sebenarnya, dan topik ini tiba-tiba menjadi perbualan hangat dan pelbagai komen telah pun dikeluarkan oleh pelbagai pihak kebelakangan ini. Jadi barangkali ialah kita terpaksa menerima hakikat bahawa mungkin ramai di antara rakyat Malaysia sendiri, masyarakat sendiri yang mungkin ingin ataupun tidak tahu ataupun tidak faham tentang lembaga pengampunan itu sendiri, terutamanya dari aspek peranan dan juga tugas lembaga pengampunan ini. Jadi mungkin kita boleh dapat pencerahan sedikit daripada Datuk? Ya, terima kasih dan selamat malam pada semua para penonton ya. Kita banyak membaca akhir-akhir ini dan juga mendengar bicara-bicara tentang lembaga pengampunan. Betul. Mungkin kita rujuk sikit dari segi sejarah lah. Ya. Sebab lembaga pengampunan yang kita berbincang pada hari ini adalah peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 42 ya. Namun dari segi sejarahnya dia sudah lama. Pengampunan ini adalah satu perkara yang telah lama berada dalam masyarakat kita lah. Dan ianya dipegang oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Dan semasa pentadbiran British tu ianya dilaksanakan oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Dan semasa pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu, raja-raja mendesak supaya kuasa ini dipulangkan kepada raja-raja, tetapi pada masa itu British masih lagi tidak mahu memulangkan kuasa pengampunan itu pada raja-raja Melayu. Namun apabila kita nak merdeka, kita buat perlembagaan tu, draft yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya RIK itu sudah mengandungi lembaga pengampunan. Tetapi kita baru ada peruntukan yang khusus dalam perkara 42 tu apabila kita ada perlembagaan kita sendiri, perlembagaan persekutuan. Jadi di situ dinyatakan tentang kuasa lah dalam perkara 42 tu, dinyatakan tentang kuasa pembentukan, maksudnya keahlian ya, dan juga perkara-perkara yang berkaitan lah. Suka saya sebut pada awal ni ya, terdapat 3 lah yang utama, iaitu lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Yang keduanya, bagi kesalahan di negeri-negeri, lembaga pengampunan dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Pemerintah. Dan pindaan 1993. Pada pindaan 1993 itu apabila ditubuhkan dibuat satu lembaga pengampunan yang boleh dibentuk oleh Majlis Raja-Raja. Maksudnya apabila melibatkan raja bagi sebuah negeri atau putra mahkota atau the regent kan, raja muda ni melibatkan figura ini, maka Majlis Raja-Raja yang akan membentuk lembaga pengampunan ni. Tugasnya dari segi nama lah kita tahu kan jelas, untuk memberi ampun. Pengampunan tu nanti mungkinlah pengampunan tu dalam pelbagai bentuk lah ya. Pengampunan dari segi dia ada 2. Satu pengampunan dari segi sabitan dan satu lagi pengampunan dari segi hukuman. Pengampunan dari segi hukuman ni dia mungkin hukuman ditunda, hukuman dipendekkan atau diringankan, atau hukuman tu direndahkan. Contoh kalau di penjara mungkin boleh penjara di rumah. So dilegakan sikit hukuman tu. Jadi antara perkara yang penting ialah tentang kuasanya ialah menentukan sama ada pengampunan itu untuk sabitan. Kalau sabitan ni maksud dia seolah-olah tak ada kesalahan pun dilakukan tu. Jadi dari segi konsepnya
yang saya sering sebut dalam penulisan dan pengucapan saya, when justice comes to an end, mercy comes to play. Jadi yang penting untuk kita faham ialah kerja-kerja ataupun keputusan-keputusan yang dibuat atau prosedur yang dilakukan oleh lembaga pengampunan ini, dia bukan dalam bentuk semakan kehakiman atau judicial review. Dia bukan dalam bentuk rayuan, tetapi ia adalah satu belas ihsan atau belas kasihan daripada kedudukan daripada dalam konteks ini lembaga pengampunan yang ia adalah prerogatif raja, iaitu yang di-Pertuan Agong lah dalam kes pada yang berlaku di wilayah persekutuan. Bila Datuk sebut tentang proses ataupun pengampunan itu sendiri, berkemungkinan ataupun apakah lembaga pengampunan ini juga boleh mengampunkan seseorang itu secara total, kalau dia dipenjarakan ianya boleh dibebaskan? Ya, boleh. Apa saja yang difikirkan sesuai kepada inmate atau banduan tersebutlah. Contoh kalau seseorang dia, itu saya kata ada contoh dalam perkara 42 dalam fasa 1 tu disebut 3 perkara. Pertama pengampunan, keduanya tunda hukum, ketiganya lega hukum. Pengampunan ni dalam perlembagaan dia tak sebut nak ampunkan apa sebenarnya. Pengampunan diberikan kepada apa. Jadi ianya dihuraikan dalam peraturan penjara. Kita ada 2 lah undang-undang. Satu perlembagaan dan satu lagi peraturan penjara tahun 2000. Secara khususnya peraturan 113. Dalam perlembagaan dia tak sebut apakah yang dimaksudkan dengan pengampunan. Kalau dikaitkan dengan kelayakan untuk menjadi calon untuk menjadi calon pertandingan pilihan raya, seseorang itu kalau dia telah didapati bersalah, dia memang tak boleh jadi dicalonkan kecuali dia mendapat free pardon atau full pardon. Free pardon ni maknanya atau full pardon ni maknanya dia dianggap tidak bersalah. Maknanya sabitan tu dia dah disabitkan mahkamah kan, mahkamah yang paling tinggi. Jadi lembaga pengampunan ada hak, ada kuasa untuk menyatakan bahawa untuk menghapuskan sabitan tu. Seolah-olah dia tidak bersalah dari awal. Walaupun mahkamah kata dia bersalah. Dan satu lagi pengampunan daripada hukuman. Bila kita kata sabitan tu sebenarnya diampunkan atas sabitan. Maknanya dia tak bersalah lagi, jadi dia bebas lah. Seolah-olah tak berlaku pun pertuduhan itu. Bebas. Jadi hukuman pengampunan atas sabitan dan juga pengampunan atas hukuman. Dia 2 sekali. Walaupun perlembagaan tak sebut, cuma ada dalam peraturan penjara tu. Dan kemudian peraturan penjara itu telah dihuraikan oleh mahkamah dalam beberapa kes yang menetapkan tentang undang-undang berkaitan. Jadi macam Tuan Syakawi tadi, boleh tak ampunkan semuanya? Jawapannya ya. Secara mudahnya ya. Selain daripada itu, saya juga nak dapat pencerahan sebenarnya. Yalah tadi pun Datuk ada sebut kita selalulah tentang keanggotaan mereka yang duduk dalam lembaga pengampunan itu, selain daripada Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong mungkin di peringkat persekutuan, di peringkat negeri tentunya lah raja-raja. Siapa lagi sebenarnya yang boleh duduk secara khusus ataupun berpandukan kes sebenarnya? Yang saya sebut awal tadi ada 3 lembaga pengampunan lah, dan berbeza bidang kuasa dia. Kalau kita kata bagi wilayah-wilayah persekutuan kan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, ada satu lembaga pengampunan, keanggotaannya ialah pengerusi Kebahadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Yang wajib ada ialah menteri yang menjaga wilayah persekutuan. Kadang kan kementerian tak ada kementerian wilayah kan. Ada setengah kerajaan dia mungkin tak nak wujudkan kementerian wilayah. Tapi kalau tak ada kementerian wilayah, maknanya siapa-siapa menteri yang menjaga wilayah persekutuan. Dia mesti ada. Sekarang kita ada kementerian wilayah, jadi menteri yang wilayah persekutuan lah. Yang wajib ada lagi satu ialah Peguam Negara. Orang tanya kenapa Peguam Negara? Ada juga saya baca dekat media
mempersoalkanlah, dia kata keanggotaan ni tak payahlah peguam negara, dia kata kan takut tak adil. Tapi kenapa kena ada peguam negara ni? Kerana peguam negara ni adalah mereka yang membuat pertuduhan. Jadi mereka tahu peguam negara ni yang diwakili oleh Timbalan Pendakwa Raya atau Pendakwa Raya tu, mereka tahu tentang kes tu dari awal. Sebab tu dalam perlembagaan dia kata sebelum pengerusi atau yang di-Pertuan Agong membuat keputusan secara prerogatif tadi, secara budi bicara tadi, hendaklah mendengar pembentangan daripada peguam negara. Jadi peguam negara ni dia boleh bentangkan kepada lembaga pengampunan apakah kesalahannya, setakat manakah ia dibuktikan, adakah keterangan yang cuba dibawa masa kat mahkamah dulu, banduan tu cuba bawa balik kepada lembaga pengampunan. Jadi peguam negara boleh jelaskan yang ni tidak dibuktikan kenapa, apakah yang tidak dapat mencapai satu tahap pembuktian di mahkamah. Jadi mahkamah ni dia ada tahap-tahap pembuktian ni lah, atau jenis-jenis keterangan ni. Jadi keterangan-keterangan yang mungkin ada pada pengetahuan peguam negara tetapi tidak dapat dibuktikan di mahkamah boleh juga dibentangkan kepada lembaga pengampunan. Itu 3 ahli yang wajib lah. Jadi pentinglah untuk peguam negara ni menjadi ahli. Peguam negara biasanya dia tak pergi sendirilah, terutamanya di negeri-negeri kan. Tapi dia ada di setiap negeri, dia peguam negara ada penasihat undang-undang. Penasihat undang-undang negeri mewakili peguam negara. Jadi perlembagaan kata peguam negara boleh mewakilkan kepada siapalah yang ni kan, kalau di negeri itu penasihat undang-undang negeri lah. Jadi kalau dekat sini peguam negara dah 3 orang lah, termasuk pengerusi tadi. Yang kemudiannya baginda yang di Pertuan Agong bagi tujuan wilayah persekutuan ni boleh melantik 3 orang lagi. 3 orang lagi tu biasanya figuran yang tinggi credibility lah. Mungkin ada bukan Melayu, ada yang Melayu dia lantik. Kadang-kadang perlu jugalah variety, kepelbagaian dalam lembaga tu. Tapi syarat yang dinyatakan dalam perlembagaan, dia kata orang dari 3 orang yang dilantik tu tak boleh dari ahli Dewan Rakyat. Sebab ahli Dewan Rakyat tak boleh jadi ahli lembaga pengampunan. Tak boleh kecuali dia wakil dia menteri kan. Tu kalau yang 3 orang lagi tu memang tak boleh sebab disebut dalam perlembagaan ahli Dewan Rakyat. Atau kalau ahli Dewan Negara boleh. Tapi pelantikan itu boleh tu sebab dia tidak kata secara jelas lah. Tak kata yang ahli Dewan Negara tak boleh, cuma dia kata ahli Dewan Rakyat saja. So kita faham kalau ahli Dewan Rakyat mesti orang politik lah. Jadi mungkin memang itu sebenarnya tujuan untuk mengelakkan lah lembaga pengampunan ini diagontai oleh orang-orang yang ada fahaman politik yang jelas kan. Jadi inilah ahli-ahli yang ada dalam Dewan lembaga pengampunan sebagaimana dinyatakan dalam perlembagaan. Daripada apa yang disebut oleh Datuk lah, kadang-kadang berlaku juga kita faham bahawa undang-undang berkaitan dengan pengampunan di Malaysia ini berkait rapatlah dengan kuasa prerogatif ataupun budi bicara Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Tapi ada juga ataupun individu ataupun pihak tertentu yang mempersoalkannya. Jadi apakah tindakan boleh diambil terhadap mereka yang mungkin tidak menyetujui apa yang telah pun keputusan yang telah pun dibuat oleh lembaga pengampunan ini, dan sekaligus mungkin secara langsung ataupun tidak langsung berarti bahawa mereka juga tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh yang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Apa tindakan yang boleh diambil? Okey, sebelum kita tengok tindakan tu saya nak bagi pandangan sikitlah tentang pandangan kita ataupun rakyat secara umumnya tentang keputusan yang dibuat oleh lembaga pengampunan. Kita kena pegang yang awalnya ialah lembaga pengampunan ini memberikan ihsan atau belas kasihan. Jadi tahap belas kasihan itu mungkin tidak sama antara kita orang biasa dan juga seorang raja pemerintah yang paling tinggi bagi negara kita. Baginda mungkin mempunyai eagle eye view, pandangan yang menyeluruh dari atas, maknanya tengok adakah ini keadilan untuk semua pihak. Sebab
baginda apabila memberikan belas ihsan ni, pertama mungkin mengambil kira, walaupun ini tidak dinyatakan dalam undang-undang ya, tapi dibicarakan dalam penulisan-penulisan akademik. Mereka yang membuat kajian ini biasanya menyatakan bahawa ada beberapa sebab ataupun cara bagaimana baginda menentukan dengan kebijaksanaan itu. Jadi orang yang tak setuju, orang yang memberikan pandangan mereka tu pada saya bukanlah nak mempelekeh pandangan, tetapi raja dan orang biasa mungkin pandangannya berbeza. Jadi kita rasa itulah yang pentingnya mempercayai wisdom ni. Wisdom yang yang di-Pertuan Agong atau Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja apabila baginda semua membuat keputusan untuk lembaga pengampunan. Dari segi hukuman, pertama saya fikir eloklah rakyat Malaysia secara keseluruhannya faham. Ia bukan mahkamah. Kalau ia mahkamah sekalipun, kita percaya kepada kebijaksanaan para hakim kan. Yang keduanya, kita harus faham bahawa ini adalah belas kasihan. Itu yang penting. Sama ada kita nak hukum orang yang mempersoalkan pada saya apabila ia mendatangkan kesan yang sangat negatif kepada lembaga pengampunan, sehingga mencabar kedudukan lembaga pengampunan, terutamanya prerogatif atau budi bicara yang di-Pertuan Agong itu, kita tak adalah kata mahukan benda ni berlaku. Tapi dari segi undang-undang, kita masih ada undang-undang untuk mengawal persoalan-persoalan yang sangat besar terhadap lembaga pengampunan sehingga menyebabkan rasa benci rakyat kepada lembaga pengampunan tu. Okey, kita akan sambung lagi Datuk Dr. Syam Rahayu, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika ini. Perbincangan yang cukup menarik sebenarnya, jadi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas kita berehat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup menarik dan penting sebenarnya, iaitu lembaga pengampunan dan kuasa prerogatif. Dan kita masih lagi tentunya bersama dengan Profesor Maria, Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, iaitu pakar perlembagaan. Saya tertarik hati tadi Datuk bila Datuk sebut tentang ialah menekankan pentingnya keadilan, belas kasihan dalam sistem perundangan itu sendiri. Jadi apa yang dimaksudkan dengan belas kasihan itu sebenarnya tu, ataupun keadilan itu? Yalah, memang susah sebab terlalu abstrak kan. Kita kata dia mungkin ada pada orang ni, tapi pada lembaga pengampunan begini ya. Cuma untuk lembaga pengampunan membentuk keadilan tu yang abstrak tu, perlulah beberapa dokumen diperiksa. Yang ni biasanya dalam undang-undang kita, saya sebut undang-undang dulu ya. Undang-undang kita ni terlalu ringkas lah. Kenapa ia menjadi terlalu ringkas? Kerana kita percaya kepada institusi beraja yang saya cerita dari sejarah dulu lagi. Jadi institusi itu dipercayai dengan nilai yang utuh dari segi berhikmah, bijaksana, bitara. Jadi ini yang kepercayaan asal itu. Tapi dari segi prosedurnya tidak dinyatakan dalam undang-undang. Pada saya, kalau kita percaya kepada institusi tersebut, maka prosedur itu kita faham tentang keadilan yang dilakukan oleh seorang pemerintah. Jadi untuk berbuat adil itu, adil ni bukan untuk, kalau definisi mudah, adil ni maknanya berbuat sesuatu atau meletakkan sesuatu pada tempatnya pada masa yang sesuai. Jadi untuk itu dalam kajian-kajian akademik dinyatakan bahawa lembaga pengampunan ini di samping mendapatkan pandangan-pandangan daripada ahli-ahli lembaga tu sebelum baginda membuat keputusan tu, lembaga hendaklah mengambil kira tentang aspek negara itu sendiri. Maknanya adil ni dia untuk orang itu, orang yang memohon
untuk pengampunan itu, atau dalam bahasa undang-undang kita panggil petition lah, orang yang meminta untuk mendapatkan pengampunan itu, dan juga adil untuk national interest, kepentingan negara. Jadi keadilan itu ditimbang dalam pelbagai dimensi. Ya, kemudiannya the nature kes itu sebenarnya kes yang serius ataupun tidak. Jadi dia mesti kira, sebab untuk matanya lembaga pengampunan tu mesti ambil kira untuk memberikan pengampunan kepada seseorang inmate situ. Mungkin kesalahan pertama juga diambil kira untuk pengampunan ataupun keadaan di mana kesalahan itu dilakukan. Betul benda tu salah, perbuatan itu salah. Mahkamah dah hukum. Tapi keadaan itu kadang-kadang diambil kira oleh lembaga pengampunan. Dan kemudian yang saya kajilah dalam beberapa baca dari beberapa literature dan kajian ni, dia lebih kurang 15 perkara yang perlu diambil kira. Contoh umur, umur orang yang tu, kalau dia terlalu muda, eloklah untuk bagi second life lah, orang kata second chance. Walaupun justice tu kata memang dia bersalah. Dan juga keadaan pesalah itu sendiri. Untuk lembaga pengampunan lihat sama ada dia betul-betul bertaubat ke, insaf ke, kan. So kita yang dekat luar lembaga pengampunan tu mungkinlah melihat dari mata luar, kan. Tapi kalau ianya melibatkan individu tertentu yang mungkin pernah berjasa kepada negara, misalnya, itu juga akan diberi. Saya ingat nak tutup dengan tapi betul lah, antara perkara ialah yang sering dijadikan sebagai rujukan ialah contribution atau sumbangan seseorang banduan itu kepada ialah kepada negara atau kepada rakyat, kepada masyarakat. Itu boleh diambil kira juga. Sebab mungkinlah ada kebaikan yang pernah dilakukan untuk negara. Jadi perkara-perkara ini diambil kira oleh lembaga pengampunan. Saya mengakulah bahawa tidak ada peraturan yang saya rujuk, cuma ia adalah literature, mereka yang membuat kajian. Ada thesis, ada jurnal artikel yang kita boleh baca lah untuk mengetahui secara mendalam. Jadi bila tak ada undang-undang tu, ramai orang cakap wujudkanlah undang-undang. Cuma sebagai pelajar undang-undang, pelajar undang-undang ni ada beberapa perkara yang kita tak perlu regulated, too much regulation. Kadang-kadang ia tidak boleh mendatangkan keadilan. Jadi macam tu regulated, ini kena, jadi dia menipiskan kuasa budi bicara tadi. Jadi sekarang budi bicara atau prerogatif Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong itu agak luas. Bila kita regulatekan dia akan menjadi nipis kuasa tersebut, dan ia mungkin tidak boleh mencapai keadilan yang diimpikan itu. Walaupun begitu, kita percaya bahawa setiap kuasa budi bicara itu telah diikat dengan peraturan-peraturan dalam lembaga pengampunan itu sendirilah. Saya juga nak dapat pandangan secara ikhlas daripada Datuk Syam Rahayu sendirilah. Kalau kita lihat daripada apa yang berlaku, kadang-kadang ialah isu yang telah pun dibangkitkan ataupun diputuskan oleh lembaga pengampunan, misalnya seolah-olah ada juga ianya dieksploitasi sebagai isu-isu politik dan digunakan dengan begitu meluas sekali dalam usaha untuk mendapat sokongan dari sudut politik, misalnya. Jadi bagaimana Datuk melihat tentang perkara ini tu? Saya melihat jujurnya lah, kan, kita kadang-kadang ramai khalayak, saya sebut kita tu, kita warga Malaysia, khalayak Malaysia lah. Kita kadang-kadang lupa akan satu sejarah institusi itu sendiri. Kita kadang-kadang dipaut dengan rasa emosi yang begitu tinggi. Kita kadang-kadang percaya bahawa tidak percaya kepada setengah institusi, dan saya fikir ini adalah antara perkara yang kita perlu tambah baik. Contoh dari segi lembaga pengampunan ni, ramai yang kita tak belajar tentang lembaga pengampunan ni. Tiba-tiba apabila lembaga pengampunan ini membuat satu keputusan, dan kita lihat dari kacamata yang kacamata yang berbeza lah. Ada orang satu keputusan tu, kenapa dia kata terlalu tak bagi belah ihsan, kenapa tak bagi pengampunan penuh. Ada pihak kata
kenapa diampunkan. Jadi kalau dulu tuanku nak puaskan hati semua pihak, memang tak puas hati. Cuma kita fikir apa saja ikatan politik yang kita ada, apa saja perasaan yang kita punya tu, itu adalah hak kita. Cuma untuk kita sebarkan hak kita itu sehingga menjejaskan reputasi lembaga pengampunan, sehingga menjejaskan pihak yang sebenarnya tidak ada kaitan. Contoh kerajaan mungkin tidak ada kaitan, mungkin ini adalah suatu perkara yang boleh mendatangkan tidak baiklah kepada lembaga pengampunan itu sendiri. Jadi fahaman atau emosi yang kita ada itu, mungkin kita ada hak untuk bercakap, tapi tidak ada hak untuk mempengaruhi orang lain untuk membenci, mendatangkan ketidakselesaan dalam kalangan masyarakat. Okay. Satu lagi persoalan juga bila kita bercakap tentang lembaga pengampunan ini sendiri. Perlukah lembaga pengampunan itu ataupun lembaga pengampunan ini memberi alasan terhadap sesuatu kes yang telah diberi pengampunan? Pada pandangan saya lah, kalau kita mahu jadikan lembaga pengampunan ini seumpama mahkamah lah. Kalau mahkamah, dia harus menulis grounds of judgments atau reasons, sebab kenapa mereka membuat keputusan begitu. Sebenarnya kalau kita terima bahawa lembaga pengampunan ini bukanlah suatu mahkamah, tapi belas ihsan, kita nak cakap macam mana nak bagi kita faham sendiri bahawa belas ihsan adalah sesuatu yang berpandukan kepada keadaan ataupun kepentingan kedua-dua pihak atau semua pihak. Jadi kalau kita nak paksalah meletakkan dalam satu garis panduan undang-undang bahawa lembaga pengampunan harus memberikan hujahan-hujahan, saya fikir sampai bila masalah pengampunan ini tidak selesai. Betul. Sebab dia akan menjadi persoalan-persoalan. Lagipun, apakah sebab kita perlu memberikan alasan pengampunan itu? Ada, kalau di mahkamah, alasan atau reasons of judgment tu, terpanggil grounds of judgment tu, ianya penting. Kenapa? Sebab pihak ni ada hak untuk merayu. Tapi kalau lembaga pengampunan, itu kan dah belas ihsan. Tetapi undang-undang masih lagi benarkan untuk membuat petition yang baru kalau tak puas hati dengan keputusan lembaga pengampunan. Tapi ia bukan melibatkan orang lain, dia melibatkan inmates itu sendiri. Maknanya orang banduan itu sendiri yang nak buat satu petition lagi. Dia tak panggil rayuan, dia panggil satu lagi petition. Maknanya permohonan lagi sekali. Dia bukan rayuan daripada dia tak puas hati ke dengan lembaga pengampunan yang pertama tu, tapi dia boleh buat lagi dari segi undang-undangnya. Jadi untuk mensyaratkan supaya lembaga pengampunan memberi alasan atau sebab, menulis grounds of the decision tu, pada saya ia akan membawa satu keadaan yang mana itu bukan satu bukan satu bentuk belas kasihan atau belas ihsan. Dia adalah suatu yang legalistik ataupun yang diikat dengan peraturan undang-undang. Okey, saya juga nak dapatkan mungkin daripada pengalaman pemerhatian dan kajian yang dibuat oleh Datuk sendirilah. Ada tak contoh-contoh yang berlaku di negara lain yang mungkin boleh kita jadikan rujukan dan juga perbandingan sebenarnya? Banyak yang kita yang seronok lah bila saya buat kajian ni, seronok juga tahu untuk negara orang. Untuk di US contohnya, yang biasa kita rujuklah UK dengan US, ya, United Kingdom dengan United States of America. Amerika Syarikat ni, mereka juga, presiden mereka juga mempunyai kuasa untuk memberi pengampunan. Tapi dia ada pengecualian. Maknanya tidak ada pengampunan yang boleh dibuat dalam setengah-setengah kes. Yang ini disebut dari segi impeachment. Maknanya seorang yang impeachment ni seorang kaki tangan kerajaan ataupun seorang yang mempunyai kedudukan dari segi pentadbirannya, mereka tidak diberikan hak sepenuhnya untuk di pengampunan.
Satu lagi menarik, dekat negara lain, ada pengampunan ni boleh dimohon sebelum conviction, sebelum sabitan. Ini lagi teruklah pada saya. Maknanya tak habis proses undang-undang tu. Jadi kalau di negara kita pergi dulu kepada justice tadi, proses keadilan atau pentadbiran keadilan ni. Ada negara yang benarkan orang yang dituduh itu membuat permohonan untuk pengampunan sebelum dia disabitkan. Maknanya tak nak bicara itu berlangsung. Tapi di negara kita mungkin ini persoalan undang-undang yang akan timbul lah. Cakap boleh tak seorang yang sedang dibicarakan di mahkamah tu memohon untuk pengampunan. Jadi dekat negara lain ada perbincangan itu. Kadang-kadang ada kuasa yang saya tak sebut nama presiden lah di US, dia mengampunkan rakan-rakan politik dia. Sebabnya dia macam dia kata macam contohlah presiden bertukar. Jadi semasa presiden lama tu dibuatlah pertuduhan ke atas rakan-rakan presiden yang baru. Bila dia datang jadi presiden, dia mengampunkan kawan-kawan dia tu. Mungkin itu tidak akan berlaku di Malaysia sebab ia adalah pengampunan yang dibuat oleh bukan orang politik. Itu yang penting, prerogatif raja tu. Bukan orang politik. Yang kita tahu institusi beraja perlu pegang kuasa prerogatif itu demi keadilan yang tidak boleh disamakan dengan keadilan seorang yang mempunyai kedudukan, contoh presiden tadi mempunyai kedudukannya dan mendapatkan kuasa itu melalui pilihan raya. Jadi di sini kita agak lebih selamat dan kita lebih berwibawa dari segi lembaga pengampunan kita itu. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari negara lain itu. Kita harus baca, kita harus tahu supaya kita menghargai apa yang kita ada. Okey, Datuk, kita berehat sekali lagi dan kembali nanti banyak lagi persoalan insya-Allah sempat kita kongsikan. Jadi kepada anda juga kami beri ruang dan peluang untuk berehat juga. Mungkin anda nak meneguk minuman buat seketika. Kami ni tak ada minuman kat sini hari ini. Tapi apapun, kita akan jumpa lagi dalam program Ruang Bicara sebentar saja lagi. Jadi kembali semula bersama kami buat seketika nanti. Setelah berehat buat seketika nanti. Kita jumpa lagi. Baik, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di program Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang lembaga pengampunan dan kuasa prerogatif. Dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya, Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, iaitu pakar perlembagaan. Satu lagi perkara juga yang ingin saya dapatkan sedikit pencerahan daripada Datuk lah. Ini berkaitan dengan yalah, kalau seseorang banduan itu telah pun menjalani hukuman dan kemudiannya merayu kepada lembaga pengampunan, mungkin ialah diterima ataupun ditolak, tapi bagaimana, apakah dia boleh membuat rayuan lagi walaupun katalah rayuan yang pertama itu ditolak misalnya? Hal ini disebut dalam peraturan penjara tahun 2000 lah yang saya sebut awal tadi. Itu peraturan 113. Yang kita faham daripada peraturan 113 itu ialah pertama, sebaik saja seseorang itu disabitkan bagi suatu kesalahan, secepat mungkin beliau boleh mempetition atau membuat permohonan kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey, lepas tu biasanya dia akan didengar dalam satu jangka masa lah. Dulu ada isu lembaga pengampunan ni jarang bersidang. Jadi dia kadang kes tu akan jadi panjang dan orang tu tak dapat kepastian ya. Tapi lately lembaga pengampunan banyak membuat bermesyuarat dan memutuskan permohonan-permohonan. Jadi dalam masa permohonan pertama dibuat tu, sejurus selepas atau secepat mungkin selepas sabitan. Dan keputusannya mungkin akan dibuat ialah mungkin setahun, mungkin 2 tahun barulah lembaga pengampunan bersidang. Dan sekiranya seorang banduan itu tidak gembira lah dengan keputusan tu, beliau ataupun wakilnya boleh
membuat satu lagi petition setelah menjalani 3 tahun. Hukuman tu dia dah duduk dalam hukuman tu selama 3 tahun. Dalam masa 3 tahun tu buat lagi satu petition. Kita tak panggil rayuan, kita cuma panggil petition baharu lah. Permohonan yang baharu. Jadi mungkin yang kedua ini pun belum dapat pengampunan. Dan selepas 3 tahun tu buat permohonan, buat petition, dan kemudian tak dapat keputusan atau keputusan lembaga, tetapi beliau tidak lagi rasa puas hati. Setiap 2 tahun beliau boleh buat. Maknanya boleh buat petition baharu lah. Tapi petition yang kemudian tu tidak boleh difailkan, tak boleh dibuat selagi tidak dapat keputusan petition yang sebelum itu. Contoh, awal dia dah buat petition, tapi lembaga pengampunan tak buat sampailah 5 tahun contohnya lah. Tapi dia tak boleh failkan yang baru selagi yang dahulu tu tidak diputuskan lagi. Jadi ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang. Pada saya, undang-undang itu sebelum dibuat, dia mesti difikirkan sebab dan musababnya kenapa dibuat. Jadi pada saya, kita tak perlu cakap orang ni tak perlu diampun lah apa itu. Kita terima itu adalah suatu sistem kehidupan kita, atau sistem pentadbiran keadilan, ataupun sistem keihsanan dalam konteks ni, keihsanan sistem kita tu kepada seseorang yang telah didapati bersalah. Yang penting ialah kita mengambil peluang bahawa sistem kita ini mempunyai satu sistem belas ihsan yang bukan setakat menghukum. Bukan cakap sistem pentadbiran di mahkamah yang menghukum, ya. Maknanya sistem kita memberi peluang kepada seseorang itu untuk kembali kepada suatu kehidupan beliau yang baiklah, ya, walaupun telah berlaku kesilapan dalam hidup mereka, kan. Satu lagi perkara jugalah, daripada apa yang Datuk Syam Rayu sebutlah. Jadi ini berarti ialah dalam situasi terkini negara lah, kita sentiasa menukar melantik Yang di-Pertuan Agong setelah berkhidmat selama 5 tahun dalam pentadbiran sebagai Yang di-Pertuan Agong. So kita lihat Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 sebenarnya telah pun membuat keputusan tentang untuk lembaga pengampunan baru-baru ini. Kalaulah macam Datuk Syam sebutlah, kalaulah rayuan ini ingin dibuat lagi, kita tahu bahawa ianya haruslah pula ketika ini akan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Jadi apakah ini akan menjadi satu lagi isu yang mungkin penting juga untuk kita fahami sebenarnya? Apakah akan ada perkara-perkara yang perlu dilihat sebenarnya sebelum ini dapat dilaksanakan? Ya, saya percaya duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja yang kemudiannya menjadi Yang di-Pertuan Agong bagi kita dalam negara kita ni, saya meletakkan kepercayaan yang sangat tinggilah kepada baginda untuk melaksanakan, sebab datang sekali lah. Maknanya bila Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah bagi sesebuah negeri itu menjadi seorang yang di-Pertuan Agong atau bersemayam di atas tahta Yang di-Pertuan Agong, tugas tu datang bersekali. Jadi bila kita percaya kepada institusi Yang di-Pertuan Agong ini, walaupun pengerusinya bertukar dalam lembaga pengampunan, tapi kebijaksanaan dan keadilan itu kita harapkan adalah sama daripada semua duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Pentinglah saya fikir untuk saya sebutlah bahawa dalam konteks ini, walau apa pun keputusan yang dibuat oleh lembaga pengampunan, undang-undang tidak membenarkan untuk seseorang itu mempersoalkan keputusan lembaga pengampunan. Ni tak kira lah dia Agong yang mana satu sekalipun. Contohlah kalau Agong, kalau ada petition yang baru dan Agong baru yang dengar, mungkin ada perbezaan atau tidak ada perbezaan, tapi apa pun keputusan yang dibuat oleh lembaga pengampunan, ia adalah suatu keputusan yang
tamat. Di situ. Kenapa? Sebab dah ada undang-undang sangat jelas, sangat mantap dari dahulu, dari akhir tahun 70-an sampailah 2023. Mahkamah konsisten. Mahkamah masih lagi membuat keputusan yang mantap, yang tegas bahawa semua keputusan yang dibuat oleh lembaga pengampunan itu tidak boleh didengar ataupun tidak boleh disemak semula oleh mahkamah. Ini apabila satu kes lah yang diputuskan pada tahun 2013, seorang memfailkan kes untuk meminta mahkamah merujuk. Tadi awal kita bincangkan dokumen apakah yang disebab-sebab atau alasan yang dinyatakan oleh lembaga pengampunan. Jadi seseorang ini beliau memfailkan kes kepada mahkamah untuk dilihat balik, disemak balik dokumen atau keputusan yang dibuat oleh lembaga pengampunan. So dalam kes tu mahkamah menyatakan dengan tegas, dengan nyata bahawa it's already a settled law. Dia sudah menjadi undang-undang yang telah selesai, dah tak perlu bincang lagi bahawa tuntutan atau keputusan lembaga pengampunan itu dalam bahasa undang-undang kita panggil non-justiciable. Maknanya tidak boleh dibawa ke badan penghakiman. Tidak ada keputusan kehakiman berkaitan tentang itu. Tak ada ni, iaitu mahkamah tak ada bidang kuasa untuk dengar dan mahkamah seterusnya tidak boleh membicarakan hal tersebutlah. Okey, Tok. Kita rehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Masa semakin suntuk sebenarnya, tapi mungkin ada lagi 1-2 persoalan yang sempat kita kongsikan di program Ruang Bicara ini. Masih lagi menyentuh tentang lembaga pengampunan dan kuasa prerogatif. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, kembali semula Ruang Bicara. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Barangkali Profesor Maria, Dato' Dr. Syam Rahayu, penting jugalah mungkin kita lihat di sinilah tentang ada lagi mungkin perkara-perkara yang perlu dilihat dalam usaha untuk mengukuhkan lagi fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh lembaga pengampunan itu sendiri. Mungkin dari segi pandangan Datuk sendiri, apa lagi aspek yang perlu dilihat dalam usaha untuk memberi satu keyakinan sebenarnya bahawasanya lembaga pengampunan itu mempunyai kuasa prerogatif yang tidak boleh dipertikaikan sebenarnya. Okey, pertama saya percayalah untuk kita faham tentang sesuatu perkara ini, dalam konteks kita ni lembaga pengampunan ni, kita kena faham tentang satu sejarah dan keduanya fungsi. Kita harus faham tentang kenapakah kuasa pengampunan ini diletakkan di bawah Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Kalau pada peringkat persekutuan, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pertama kerana saya sebut awal tadi, kerana pemerintahan di luar politik. Maknanya sekiranya melibatkan orang politik lah, pengampunan itu melibatkan orang politik, pastinya institusi beraja ini adalah institusi yang terbaik. Walaupun ada membership, ada keanggotaan yang macam kita sebut tadi dalam perlembagaan, tetapi walau apa pun nasihat yang diberikan oleh keahlian ahli-ahli dalam lembaga pengampunan itu, ia adalah keputusan yang di-Pertuan Agong secara prerogatif. Mungkin penonton sudah dah terbiasa dengan istilah prerogatif. Prerogatif seperti yang saya bincangkan dalam banyak tempat lah, ia adalah suatu perkara ataupun satu kuasa dan fungsi yang dilaksanakan oleh raja itu sendiri. Jadi untuk kita mengekalkan institusi itu, kita kena faham fungsi dia. Jadi fungsi ni, lembaga pengampunan ni bukan untuk semakan kehakiman atau keputusan mahkamah. Saya harus tegaskan bahawa kita harus belajar memahami sistem negara kita ni. Itu perkara untuk menambah baik kedudukan lembaga pengampunan. Dia bukan lembaga itu sendiri semata-mata, tapi kefahaman masyarakat tentang lembaga pengampunan, kuasa dan juga prerogatif raja itu.
Suka saya nyatakan juga bahawa ramai yang berpandangan bahawa lembaga pengampunan ini perlu melibatkan ahli keluarga pada mereka yang menjadi mangsa, contohnya ya. Ini dalam konteks pengampunan bagi orang yang menyebabkan contoh kesalahan bunuh, contohnya ya. Jadi oleh kerana perlembagaan itu tidak menyatakan wakil daripada ahli keluarga, sebab kadang ahli keluarga ni memanglah yang terlibat yang terkesan secara langsung atas apa yang dibuat oleh mangsa tu kan. Ahli keluarga mangsa tu dibuat oleh banduan tersebut ke atas ahli keluarga mangsa. Jadi di sini ramai yang menyatakan keahlian itu perlu membawa mereka yang terlibat secara langsung. Kalau melibatkan kes-kes kematian, ke kes-kes yang ialah kecederaan dan sebagainya. Ini antara mungkin boleh dijadikan sebagai tambah baiklah untuk lembaga pengampunan. Keahlian yang terdiri pada mangsa, keluarga mangsa. Tapi ia masih lagi perlu dibincangkanlah sejauh mana peranan keluarga mangsa ni untuk memberikan pandangan kepada lembaga pengampunan. Yang pentingnya ialah untuk kita memastikan ahli lembaga itu tidaklah dipengaruhi oleh mana-mana orang dan boleh memberikan nasihat yang baik kepada chairman atau pengerusi Duli Yang Maha Mulia raja-raja pemerintah lah. Okey, kita faham ialah kita mengamalkan sistem demokrasi dan ialah semua pihak sebenarnya mempunyai kebebasan menyuarakan pandangan, tapi mungkin Datuk sendiri ada nasihatlah batas-batas yang perlu dijagalah supaya pandangan-pandangan yang kita lontarkan itu tidak mencabar ataupun menyentuh perkara utama yang menjadi apa disebut sebagai sakral dalam perlembagaan persekutuan sendiri. Ya. Institusi lembaga pengampunan ini adalah satu peranan dan keistimewaan yang diberikan oleh perlembagaan kepada Duli-Duli Yang Maha Mulia raja-raja. Dan keanggotaan yang dilantik oleh baginda itu seharusnya juga menepati kedudukan institusi lembaga tersebutlah, lembaga pengampunan. Dan kalau kita katakan kita ada hak kebebasan bersuara, tidak bersetuju dan sebagainya, pada saya itu adalah suatu lumrah. Namun seperti yang kita cakap dari awal bahawa dia tidak boleh mempersoalkan sehingga mendatangkan rasa tidak selesa dalam masyarakat terhadap lembaga pengampunan. Dia agak domino. Kalau tidak percaya kepada lembaga pengampunan, seharusnya tidak juga percaya kepada institusi yang di-Pertuan Agong atau institusi raja. Jadi kalau boleh kita sebagai masyarakat Malaysia, hendaklah kita sentiasa meletakkan satu ruang kepercayaan kepada institusi ini. Dan institusi ini juga sebagai suatu institusi yang ada kaitan yang begitu rapat dengan yang Syakari sebut sebagai sakral dalam konstitusi kita, dalam perlembagaan kita. Seharusnya apabila kita mentaati sistem yang ada ini, maksudnya kita kekal dengan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara kita lah. Sebab institusi beraja tu bukan kata institusi yang di-Pertuan Agong atau raja pemerintah di negeri, termasuklah institusi lain yang memberikan mandat sepenuhnya atau dalam konteks lembaga pengampunan prerogatif sepenuhnya kepada institusi beraja, kita panggil extended lah, institusi beraja yang dipanjangkan, di-extended untuk institusi beraja itu menunjukkan kebijaksanaan atau hikmah yang mereka lakukan untuk negara kita dan juga keadilan untuk mereka yang terlibat secara langsung. Okey, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi Datuk. Jadi di penghujung ini mungkin juga harapan Datuk sendirilah, terutamanya lah kebelakangan ini kalau kita lihat komen-komen yang kadang-kadang begitu negatif sekali dikeluarkan, terutamanya dalam media-media sosial, dan kita faham bahawa ianya komen-komen yang dikeluarkan itu lebih banyak dipengaruhi oleh fahaman-fahaman politik yang mereka anuti. Jadi mungkin ada harapan juga nasihat Datuk lah seringkas-ringkasnya. Silakan Datuk. Sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab, segala komen kita itu hendaklah untuk mengukuhkan institusi, bukan untuk merobohkan institusi. Sebab
sekiranya berlaku pertuduhan ataupun ancaman terhadap institusi ini, ia bukan hadap institusi itu saja, tetapi seperti yang kita bincang ia adalah berkaitan dengan institusi beraja. Jadi harapan saya sepenuhnya kepada masyarakat Malaysia ialah supaya mentaati suatu perintah ataupun suatu keputusan yang dibuat oleh lembaga pengampunan itu. Namun kita boleh menyuarakan pandangan, tetapi janganlah sehingga membuat sesuatu yang boleh merobohkan institusi itulah. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Datuk Dr. Syam Rahayu kerana sudi bersama kami. Banyak pencerahan sebenarnya yang saya peroleh sendirilah bila bercakap tentang peranan yang dimainkan oleh lembaga pengampunan itu sendiri, dan kita juga mengharapkan bahawa rakyat secara keseluruhan juga perlu memahami sebenarnya sedalam-dalamnya tentang fungsi dan peranan yang dimainkan oleh lembaga pengampunan, dan kita juga mengharapkan supaya komen-komen yang mungkin bersifat peribadi, komen-komen yang mungkin bersifat ialah politik misalnya tidak dimainkan dengan begitu hebat sekali, terutamanya dalam media sosial, kerana ia boleh mengaburi sebenarnya peranan yang dimainkan oleh lembaga pengampunan itu secara khususnya, dan ianya juga mungkin akan memberikan satu penyampaian yang mungkin berbeza daripada apa yang disebut oleh Datuk Dr. Syam Rahayu sendiri. Jadi inilah sesuatu yang cukup penting sebenarnya, dan kita harap rakyat jelata juga akan memberi perhatian yang serius untuk memahami dengan sedalam-dalamnya apakah peranan yang sebenarnya yang dimainkan oleh lembaga pengampunan. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.